Kitab qasidah nak baca qasidah. Saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidil mursalin wa safwatil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا وارزقنا مع ذلك وقبله وبعده وفيه يا رب العالمين كمال الصدق والإخلاص والاستقامة. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مع ذلك العلم اللدني والمشرب الصافي الهنيء يا وهاب يا غني. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bincang di dalam kuliah sirah dan syama'il mengenai Ghazwah Badar Al-Kubra. Mengenai Ghazwah Badar Al-Kubra, yakni perang Badar yang besar, perang Badar yang besar Al-Kubra. Dan kita masih bincanglah sama-sama tentang Al-Usara, iaitu tawanan berang. Tawanan berang Badar Al-Kubra. Semalam kita dah cerita macam-macam cerita tentang itu. Hari ini kita sambung insya-Allah daripada cerita Jubair bin Mut'im. أيوة وهو كافر إلى المدينة. جبير بن مطعم رضي الله تعالى جبير bin Mut'im seorang kafir daripada orang Quraisy. Selepas mereka mendengar bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menentukan harga atau mengeluarkan satu keputusan, iaitu tawanan perang Badar boleh dibebaskan tapi selepas dibayar. Maka dia datang jumpa Rasulullah di Madinah. Tujuannya dia minta Rasulullah lepaskan mereka terus macam tu, tak perlu pun bayar apa-apa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepadanya, yani dia macam nak bantu orang Makkah. Dia kata kepadanya, Rasulullah jawab kepadanya, "Lau kana syaikhuka أو الشيخ أبوك حيا فأتانا فيهم لشفعنا." Dia kata, kalau ayah kamu masih hidup dan dialah yang minta permintaan kamu ini, maka saya akan lepaskan mereka semua hatta tanpa bayaran. Tapi kalau ayah kamu yang datang, bukan kamu. Siapa ayah dia ni? Yang mana Rasulullah SAW sanggup lepaskan tawanan berang. Betul tu hati? Tawanan berang. Rasulullah sanggup lepaskan tawanan berang semua tanpa bayaran untuk dia. Kalau dia datang, dia yang minta, dia yang memberi bantuan, atau dia yang minta itu dari Rasulullah. Ayah dia, Jubair ini, ayah dia namanya Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im ini dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada At-Taif, selepas dibalim batu kepada kakinya sehingga berdarah kaki Rasulullah SAW, Rasulullah tidak berani masuk kepada Makkah, di kawasan Makkah, kerana orang kafir
cuba macam-macam untuk membunuh Rasulullah dan mengganggu Rasulullah SAW. Dan dia masuk Makkah, Rasulullah masuk Makkah di waktu itu di bawah jaminan Al-Mut'im bin Adi ini. Maknanya Al-Mut'im bin Adi ini dia pernah buat jasa baik kepada Rasulullah. Iaitu dialah yang bagi jaminan kepada Rasulullah masuk kepada Makkah akan ada siapa-siapa ganggu kamu. Subhanallah. Kita dengar tidak, wahai orang Islam? Ini Rasulullah tahu. Yang naik atas langit yang ketujuh. Dia je daripada makhluk-makhluk Allah semua yang dapat melihat kepada zat Allah. Dia pemimpin manusia. Adam dan selain Adam alaihi salam, semua Nabi-Nabi Allah di bawah benderanya di hari kiamat. Tetapi di dunia, tengok macam mana. Dia nak balik kampungnya, dia nak balik rumah Rasulullah. Subhanallah. Kamu semua cinta Rasulullah, pencinta kepada Rasulullah. Orang Islam percaya Rasulullah. Boleh bayang Rasulullah ni yang kita rasa bangga dengannya, yang kita sayangnya, yang kita sanggup korbankan nyawa kita untuknya. Dia nak pulang kepada rumahnya, dia kena perlu ada satu orang yang penjamin, yang jadi jamin untuknya supaya dia selamat sampai kepada rumahnya. Subhanallah. Macam itulah kehidupan Nabi SAW. Berbagai syabaran, berbagai ugutan daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang jahat, dan berbagai gangguan yang membuatkan Rasulullah SAW sentiasa di dalam keadaan bahaya. Diugut untuk dibunuh, ugut untuk dibukul, ugut untuk dihalau, ugut. Bahkan bukan hanya diugut. Banyak daripada ugutan yang orang kafir bagi kepada Rasulullah, mereka dah lakukan pun kepada Rasulullah. Subhanallah. Lihatlah bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengorbankan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah untuk supaya agama ni sampai kepada kita dengan jelas, dengan bersih, dengan rahmah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memandang kepada Jubair ibn al-Mut'im, dia kata, kalau ayah kamu yang datang, Syekh, yani orang tua kamu yang ada, dia yang datang minta permintaan kamu ni, iaitu lepaskan tawanan Perang Badar ini tanpa ada bayaran, saya takkan lawan permintaan dia, saya akan bagi sebagai balas hutang budi yang dia pernah buat untuk saya, kerana saya pernah masuk di Makkah bawah jaminannya. Juga dia antara orang yang koyakkan surat perjanjian yang zalim yang ditulis oleh Abu Jahal dan pemimpin-pemimpin Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Makkah. Wahakala. وكان من جملة الأسارى عمرو بن أبي سفيان بن حرب أخو معاوية. Aywa. Antara tawanan Perang Badar Al-Kubra, satu lelaki yang namanya Amr. Amr ini anak Abu Sufyan radhiyallahu an. Tapi Abu Sufyan waktu itu dia masih kafir. Anak dia Amr pun masih kafir. Sebab itu dia ada di Perang Badar, dia lawan Rasulullah. Maka orang-orang yang di Makkah, mereka suruh Abu Sufyan, ayah dia, pergilah jumpa Muhammad, bayar dan selamatkan anak kamu, bebaskanlah anak kamu, bayarlah sikit. Dia kata, aku tak nak pergi jumpa Muhammad. Biarkanlah anak aku di sana. Tak nak pun bayar apa-apa untuk Muhammad. Dia rasa geram sangat dengan Rasulullah SAW. Macam itulah kehidupan Nabi SAW. Banyak musuh, banyak pengganggu, banyak macam-macam ada dalam kehidupan Nabi SAW. Banyak juga yang memandang rendah kepada Rasulullah.
Berarti Abu Sufyan waktu ni. Abu Sufyan ni sahabat, tapi waktu dia orang kafir. Aku takkan pergi jumpa Muhammad untuk bayar untuk anak aku. Kenapa dia kata begitu? Dia kata, takkanlah Muhammad ni bunuh anak saya, lagi pun aku bagi dia harta saya, bagi duit bayaran. Sebab Abu Sufyan dia ada dua anak. Satu namanya Hanzalah, satu Amr. Hanzalah tu dibunuh waktu perang Badar. Dalam perang Badar dibunuh. Anak Abu Sufyan yang kedua jadi tawanan perang. Jadi dia kata, beliklah. Aku ni sangat macam tak ada maruah. Muhammad dan sahabatnya bunuh anak saya, dan lagi satu, dan anak yang kedua pula mereka tahan dia, dan saya pula kena bayar kepadanya. Aku takkan bayar. Biarlah mereka tahan Amr itu anak aku berapa lama pun yang mereka nak. Dan dia tak pergi. Tapi dia buat satu kerja yang kerja jahat, tapi dia dapat juga lepaskan anak dia tanpa bayaran. Iaitu apa? Ada satu lelaki daripada satu kabilah yang kabilah tu ada perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Dia datang kepada Makkah untuk melakukan umrah. Maka Abu Sufyan dia tahankan lelaki itu yang namanya Sa'ad bin Nu'man. Dia tahan orang itu yang namanya Sa'ad. Kemudian dia penjarakannya di dalam rumah. Lepas tu dia hantar surat kepada Rasulullah. Dia kata, kalau kamu nak aku lepaskan Sa'ad bin Nu'man ini, maka kamu kena lepaskan anak aku Amr. Yang ni bandailah politiknya, bandailah dalam politik Abu Sufyan. وَسَأَلُوهَ أَنْ يُعْطِي عَمْرُ بِنْ أَبِي سُفْيَانَ فَيَفُكُّمْ بِهِ صَاحِبًا فَفَعَلَ Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, kalau perkara itu untuk menyelamatkan orang Islam, untuk jaga nyawa dan kehormatan orang Islam, Nabi SAW diboleh sahaja lepaskan apa-apa sahaja. Jadi oleh itu Rasulullah SAW dia lepaskan anak Abu Sufyan itu. Amr dia kata, okey, kalau begitu kami bebaskanlah anak kamu Abu Sufyan, Amr itu, tapi kamu kena bebaskan Sa'ad bin Nu'man itu. Jadi satu dengan satu kena bebaskan. Jadi Abu Sufyan dapat membebaskan anak dia tanpa bayaran. La ilaha illallah. Baik, antara tawanan perang Badar Al-Kubra, satu orang yang sangat istimewa, iaitu Al-As bin Rabi'. Siapakah Al-As bin Rabi' ini? Al-As bin Rabi' ini menantu Rasulullah SAW. Menantu. Dia ada waktu perang bersama orang Quraisy, orang kafir yang lawan Rasulullah. Menantu Rasulullah. Suami siapa? Suami Zainab. Zainab ini dia anak yang paling tua, anak sulung Rasulullah SAW. Zainab. Dua anak Rasulullah SAW dah wafat, iaitu Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ruqayyah, Ummu Kulthum dah wafat. Sayyidatna Zainab ni dia paling tua dan umurnya lagi panjang sikit. Lebih panjang. Suami dia, Al-As bin Rabi', dia keluar bersama Quraisy berang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan tapi Abu Al-As ini nanti masuk Islam, iaitu menantu Rasulullah SAW. Ini tapi di waktu ini dia masih musyrik, dia masih kafir. La ilaha illallah. Wa Abu Al-As wa huwa ibnu khalatiha. Dan Abu Al-As ini namanya apa? Al-As bin Rabi'. Dia anak saudara Sayyidatna Zainab, anak Rasulullah. Sebab dia anak Halah binti Khuwailid, iaitu kakak Khadijah binti Khuwailid. Maknanya ibu Al-As dengan ibu
Zainab anak Rasulullah adik-beradik. Yani Sayyidatuna Khadijah dengan kakak dia. Kakaknya atau adiknya. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha anaknya Zainab daripada Rasulullah, ayahnya Rasulullah. Halah adik Sayyidatuna Khadijah, anaknya Al-As. Jadi mereka kahwin. Maka maknanya Al-As bin Rabi' ini suami Zainab anak Rasulullah SAW, dia sububu Sayyidatuna Zainab. Juga dialah ayah anaknya, yakni Sayyidatuna Zainab dengan Al-As, mereka dapatlah zuriyah. Dapat zuriyah. Dia ada satu anak namanya Ali. Sayyidatuna Zainab anak Rasulullah, dia ada anak namanya Ali daripada suaminya Al-As bin Rabi' ini. Dan ketika Rasulullah SAW masuk kepada Makkah, membukakan Makkah, Rasulullah bawanya belakang. Dia naik atas unta belakang Rasulullah SAW, iaitu cucu Rasulullah SAW. Cucu Rasulullah daripada Zainab. Ramai orang tahu cucu Rasulullah daripada Fatimah, iaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Mereka lah yang lagi masyhur. Mereka yang lagi masyhur dan lagi terkenal. Anak cucu Rasulullah SAW daripada Sayyidatuna Fatimah anaknya. Tapi Rasulullah SAW mempunyai cucu juga daripada selain Fatimah, iaitu daripada Zainab, kakak Sayyidatuna Fatimah. Ali, anak Zainab itu cucu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW suka kepadanya. Tapi dia meninggal masa umurnya masih dewasa. Dalam belas tahun macam tu dia dah meninggal. Juga Sayyidatuna Zainab ni, anak Rasulullah SAW, dia mempunyai satu anak perempuan juga. Satu putri yang namanya Umamah. Dan kana yahmiluha sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Cucu Rasulullah ini yang bernama Umamah, anak-anaknya Zainab, Rasulullah sangat menyayangi dan menyukainya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Sayyidatuna Umamah radhiyallahu anha di dalam solah. Yani ketika Rasulullah solah dan diangkat Umamah. Ramai orang tahu cerita tentang bagaimana Rasulullah gurau sayang kepada Al-Hasan dan Husain saja. Tetapi Rasulullah mempunyai satu cucu juga yang Rasulullah sangat sayang kepadanya, yaitu Umamah. Umamah anak Zainab, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu hari, Sayyidatuna Aisyah dikata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan satu hadiah. Hadiah tu macam rantai. Ada orang bagi hadiah rantai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan memberikan rantai ini kepada satu wanita yang paling aku suka daripada keluargaku. Aku akan bagi rantai itu kepada satu perempuan yang aku paling suka daripada keluargaku. Maka isteri-isteri Rasulullah dan perempuan-perempuan yang lain, mereka kata, pastilah dia akan bagi kepada Aisyah lah. Sebab mereka tahu isteri-isteri Rasulullah yang lain-lain, dan hatta jiran dan perempuan-perempuan yang lain di zaman Nabi, mereka tahu bagaimana Rasulullah sangat sayang Sayyidatuna Aisyah. Dan mereka memang nampak Rasulullah sayang Sayyidatuna Aisyah lebih daripada yang lain. Maka mereka terus buat. Mereka rasa yakin pastilah rantai ini akan pergi kepada Aisyah, anak Abu Quhafah, yakni anak Abu Bakar. Tapi mereka terkejut semua. Hatta Aisyah pun terkejut. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil cucunya yang bernama Umamah. Umamah tu anak Zainab, anak Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang letakkan, atau Rasulullah yang memakaikan Umamah rantai itu. Bukan hanya Rasulullah bagi di tangan dia, bahkan Rasulullah yang pakaikan dia. Masya Allah. Itu membuktikan dan menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW sangat sayang kepada
Sayyidatuna Umamah radhiyallahu anha, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya Zainab radhiyallahu taala anha. Umamah ini pernah menjadi istri Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib, istrinya Sayyidatuna Fatimah, anak Rasulullah SAW. Tetapi selepas Sayyidatuna Fatimah wafat, dan Sayyidatuna Fatimah kiranya makcik Sayyidatuna Umamah, jadi tak boleh Sayyidina Ali kawinkan mereka dua-dua. Selepas meninggal Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Talib kawin dengan Umamah. Siapa Umamah tu? Anak Zainab, anak Rasulullah SAW. Ayahnya namanya Al-As bin Rabi'. Dia antara tawanan perang Badar Al-Kubra. Selepas Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat, Sayyidatuna Umamah yakni panjang umurnya, dia dapat hidup lama. Selepas Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat, Sayyidina Al-Mughirah radhiyallahu anhu dapat kahwin dengan Sayyidatuna Umamah. Daripada wasiat, dengan wasiat yang daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yani Sayyidina Ali bin Abi Talib sebelum wafat, dialah yang memberi wasiat kepada isterinya Umamah. Dia kata, kalau aku kahwin, kawinlah dengan Al-Mughirah. Kalau aku wafat, kawinlah dengan Al-Mughirah. Wahakadha. Baik. Sayyidatuna Zainab dapat berita bahwasannya suaminya Al-As bin Rabi' menjadi antara tawanan perang Badar di sisi ayahnya Rasulullah SAW di Madinah. Dan Sayyidatuna Zainab ni duduk di Makkah. Dia duduk di Makkah, dia tak berhijrah. Sebab suaminya tidak mengizinkan dia, tidak melepaskan dia, iaitu Al-As bin Rabi'. Maka Sayyidatuna Zainab radhiyallahu anha, dia hantar dengan satu, ada bagian orang yang dengan orang-orang yang pergi kepada Madinah untuk membebaskan keluarga mereka. Dia hantar satu rantai, rantai itu dia hantaran hari dia kahwin. Dia hantaran ke perkahwinan dia atau mahar perkahwinan dia. Dan rantai itu Sayyidatuna Khadijah yang bagi kepada anaknya Zainab. Yakni rantai itu sangat bermakna di dalam hidup Sayyidatuna Zainab. Itu apa, kenangan perkahwinannya dengan suami, dan berkenangan besar untuk ibunya juga Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan dia sekarang nak bebaskan suaminya, iaitu sepupu dia, daripada siapa? Daripada ayahnya, iaitu Rasulullah SAW. Tetapi dia kena ikutlah budaya. Budaya macam tu, berang macam ni. Jadi dia hantarkan rantai itu yang paling mahal untuk membebaskan itu. Ini kasih sayang dan cinta dan ikhlas kecintaan Sayyidatuna Zainab kepada suaminya Al-As. Walaupun Sayyidatuna Zainab muslimah, tapi Al-As waktu itu belum lagi muslim. Selepas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rantai itu, dan Sayyidatuna Zainab hantarkan dia dengan adik suami dia, yakni macam adik ipar dia. Adik ipar dia, dia yang bawa rantai itu kepada Rasulullah. Didatang kepada Rasulullah, kemudian dia keluarkan rantai itu dan dia baginya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Muhammad, ini adalah bayaran daripada anak kamu Zainab supaya Muhammad bebaskan suaminya Al-As. Ini bayarannya. Dia tunjuk Rasulullah rantai itu. Rasulullah tahu cerita rantai itu. Rasulullah ambil rantai itu, tak tahan. Rasulullah SAW tak tahan waktu itu, terus menangis. Rasulullah menangis dan rasa sangat sedih
untuk anaknya Sayyidatina Zainab. Sebab apa? Dia nampak macam mana dia sanggup sampai bagi rantai yang paling mahal dalam hidupnya untuk apa? Untuk membebaskan suaminya. Maka selepas Rasulullah SAW rasa sedih dan menangis, Rasulullah pandang kepada sahabat, dia kata, wahai sahabatku, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha qiladatha faf'alu. Walaupun dia Rasulullah, dia pemimpin Islam yang tak pernah ada pemimpin di atas muka bumi sepertinya, tak pernah ada seorang nabi sepertinya di atas muka bumi, Rasulullah serahkan juga, tetap juga menyerahkan perkara itu kepada sahabat. Sebab apa? Dia rasa Rasulullah merasa apa? Dia rasa mereka pun ada hak tentang tawanan perang ini. Rasulullah kata kepada sahabat, aku serahkan kepada kalian, kalau kamu semua setuju untuk membebaskan Al-As ini, suami anakku, menantuku, dan tak perlu ambil rantai itu, kembalikannya kepada isterinya, iaitu anak saya, maka silakan buat. Yani Rasulullah SAW kata, kalau kamu suka, kalau kamu setuju, kamu buatlah. Yani Rasulullah SAW dia syadangkan itu dan dia lebih suka itu. Tapi Rasulullah SAW tidak memberi arahan terus kepada mereka, kerana Rasulullah hormat juga keputusan sahabatnya. Walaupun itu anak sendiri. Dan itu menantu sendiri. Tapi sahabat terus, sahabat Nabi SAW yang di Madinah, Al-Ansar, Al-Muhajirin, mereka kalau nampak Rasulullah suka apa-apa, mereka berlumba-lumba ingin melaksanakannya. Mereka terus kata, naf'al ya Rasulullah. Kami buat ya Rasulullah. Jangan, kita suka apa yang Rasulullah suka. Apa yang Rasulullah setuju, kita setuju. Jadi mereka suruh Al-As, bukalah ikatan-ikatan yang tali-tali yang ikat tangannya, buka Al-As, kemudian mereka bebaskan dia, suruh dia, mulalah kepada Makkah, ambillah rantai isteri kamu ini, iaitu isteri Sayyidatina Khadijah, yang dia memberinya hadiah kepada anaknya Zainab ketika dia kahwin. Tapi Rasulullah SAW mengambil kesempatan juga. Dia meletakkan syarat atas Al-As. Dia kata, kita bebaskan kamu free. Rantai itu pun pulangkan dia kepada isteri kamu, Zainab. Tetapi, aku syaratkan atas kamu, bebaskanlah Zainab, biarkanlah dia hijrah kepada sini, kepada Madinah. Sebab Al-As ini dia tak memberi izin dan kebenaran kepada anak Rasulullah Zainab berhijrah dari Makkah kepada Madinah. Sebab itu Rasulullah dah 2 tahun di Madinah, tapi anaknya Zainab masih duduk di Makkah. Sebab apa? Suaminya tak membebaskan dia. Suami dia, Al-As, dia suruh dia duduk. Dan Al-As bin Rabi' ni, walaupun dia tak masuk Islam waktu tu, tetapi layanan dia kepada Zainab anak Rasulullah sangat bermaruah dan sangat hormat. Tidaklah seperti anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab, 2 anaknya lelaki, kahwin dengan 2 anak Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tetapi selepas ayah mereka menyuruh anaknya, ceraikanlah anak Muhammad, maka dua-dua ceraikan anak Rasulullah SAW di hari yang sama dan dengan cara yang hina. Mereka ceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum anak Rasulullah SAW dengan cara yang hina. Tetapi orang Quraisy, ini yang Rasulullah SAW yakni ucapkan syukran dan terima kasih kepada Al-As bin Rabi' yang kahwin yang mana dia menantu Rasulullah dan suami Sayyidatina Zainab. Ketika itu orang Quraisy mereka datang hasutkan Al-As supaya dia ceraikan Zainab juga. Sahaja semata-mata untuk menyakitkan hati Rasulullah. Tengok macam mana? Ini juga antara jenis ujian yang Rasulullah dapatkan di dunia, iaitu apa? Dicerai anaknya demi menyakitkan hati Rasulullah saja. Anak Rasulullah yang perempuan dicerai. Walaupun dia dah jadi isteri orang, suaminya ceraikan sahaja semata-mata untuk nak sakitkan hati Rasulullah. Subhanallah.
Bukan satu, dua anak Rasulullah SAW cerai dengan cara yang hina itu. Orang Quraisy datang kepada Al-As. Mereka kata, wahai Al-As, ceraikanlah Zainab ni anak Muhammad. Biarlah dia sakit hati. Biar anak dia sakit. Buatlah seperti mana anak Abu Lahab buat. Tetapi mereka pun cakap sama dia, kami akan kahwinkan kamu dengan perempuan yang paling cantik di Quraisy. Ceraikanlah anak Muhammad ni. Al-As ini, dia kata, wallahi la ufariq sahibati. Minta maaf. Walaupun aku tidak bersetuju dengan Muhammad di dalam agama Islam ni, aku tak ikut agama Islam, tak percaya Muhammad, tapi aku takkan ceraikan anak dia. Aku sayang isteri saya, aku akan ihsan selama-lamanya untuk isteri saya. Dan aku langsung tidak suka aku ceraikan dia dan dapat perempuan walaupun paling cantik daripada Quraisy. Aku rasa sangat cukup dan cinta kepada Zainab ini anak Muhammad. Maka Rasulullah SAW selepas mendengar jawapan Al-As, Rasulullah SAW mengucap terima kasih kepada Al-As kerana dia jaga anaknya dengan baik-baik dan Rasulullah SAW memujinya. Jadi itu hati seorang ayah. Nabi SAW dia ayah. Dia rasa sedih untuk anaknya jika dicerai atau jika dihinakan. Jadi lepas Al-As pulang kepada Makkah, dia menunaikan syarat yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW atasnya. Iaitu apa? Lepas dia sampai kepada Makkah, dia terus bagi tahu kepada isterinya Zainab, anak Rasulullah, dia kata, ayah kamu dah syaratkan atas aku untuk bebaskan kamu, jadi silakan ikut ayah kamu pergi kepada Madinah. Aku izinkan kamu sekarang. Sebelum tu dia tidak mengizinkan dia. Tapi lepas tu dia kata, dia pun amanah Al-As ini. Dia pun beramanah. Dia kata kepada isterinya Zainab, okey, sekarang kamu dibenarkan. Boleh pergi kepada Al-Madinah. Dan Rasulullah SAW hantarkan beberapa orang yang tunggu Zainab di luar Makkah supaya mereka teman dia di dalam perjalanan sehingga sampaikannya kepada Al-Madinah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah kita diberi hidayah dan memberi ketakwaan dan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sentiasa menghayati sunnah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita sentiasa bersama Rasulullah, bersama sirah Rasulullah, bersama akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat insya-Allah. Di dunia ini insya-Allah Allah memudahkan untuk lidah kita sentiasa membantu agama Rasulullah dan memuji kepada Nabi SAW, baca salawat atas Rasulullah. Hati kita penuh insya-Allah dengan cinta dan rindu dan iman dan percaya kepada Rasulullah SAW. Di akhirat insya-Allah, moga-moga kita semua diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bermahsyar insya-Allah di atas muka bumi mahsyar bersama Rasulullah dan dekat daripada Rasulullah, dapat minum daripada telaga Al-Kautsar oleh dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah kita akan sambung juga di kuliah yang akan datang tentang beberapa kisah-kisah juga yang ajib dan hebat tentang tawanan Perang Badar Al-Kubra dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.